bapa kepada para nabi ialah Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaupun Adam dianggap sebagai Rasul yang pertama, Adam dianggap sebagai Abul Bashar, bapa kepada manusia. Nabi Ibrahim dianggap sebagai bapa kepada para nabi. Kenapa Nabi Ibrahim dianggap sebagai bapa kepada para nabi? Sebab di bawah silsilah Nabi Ibrahim lah terdapat satu dikata rumpun kelompok nabi-nabi yang banyak dilahirkan daripada keturunan Ibrahim alaihissalam. Sebagai contoh, Nabi Ibrahim mempunyai banyak isteri. Mempunyai isteri, antaranya ialah Nabi Ibrahim berkahwin dengan Siti Hajar. Siti Hajar melahirkan Ismail alaihissalam. Dalam masa yang sama, Nabi Ibrahim juga berkahwin dengan Siti Sarah. Apabila dalam perjalanannya berhijrah sampai ke Mesir itu semua, dihadiahkan oleh kerajaan Mesir dengan nama Sarah, hingga melahirkan anak yang bernama Ishaq. Nabi Ibrahim berkahwin dengan Sarah, melahirkan Ishaq. Nabi Ibrahim berkahwin dengan Hajar, melahirkan Ismail. Jadi bila melahirkan Ismail, bila melahirkan Hajar, bila melahirkan Ishaq, maka daripada Ishaq pula lahirnya Nabi Yaqub. Ishaq melahirkan Yaqub. Yaqub mempunyai berkahwin dengan beberapa orang isteri, dan antaranya ialah melahirkan Nabi Ismail alaihissalam. Kita lihat Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim. Ini Abraham Ibrahim. Hagar melahirkan Ismail, Sarah melahirkan Ishaq. Kemudian Ishaq ni berkahwin dengan beberapa orang, Rebekah, Yaqub melahirkan Yaqub. Yaqub berkahwin dengan beberapa orang, antaranya melahirkan Nabi Ismail. Yaqub tinggal di mana? Tinggal di kawasan Palestin, kawasan Palestin, kawasan Iraq, kawasan sanalah. Kemudian Nabi Yaqub bila anaknya Ismail berada di Mesir, menjadi pemerintah di Mesir, maka Nabi Ismail Nabi Yusuf membawa keluarga Yaqub, dan akhirnya mereka berpindah ke Mesir. Daripada situlah dia lahirnya keluarga yang dipanggil dengan Bani Israel. Orang Israel daripada berada di Palestin pada zaman Nabi Yaqub berpindah ke Mesir di bawah Nabi Yusuf. Kena cerita Nabi Yusuf masuk penjara, lawa apa semua. Kemudian Nabi Yusuf pergi ke Mesir, menjadi pemerintah di sana. Pemerintah di sana, dan Nabi Yusuf ini mempunyai berbelas orang adik-beradik, 11 orang adik-beradik, dan mereka inilah membentuk keluarga yang dinamakan dengan keluarga Bani Israel. Kita juga biasa dengar Yahudi, beza Yahudi dengan Bani Israel. Yahudi dan Bani Israel ini benda yang lebih kurang sama. Lebih kurang sama antara Yahudi dan Bani Israel. Dalam Al-Quran, kebanyakan sempena yang baik Allah Ta'ala menyebutkan dengan Ya Bani Israel. Kalau sempena yang tak baik, biasanya menggunakan perkataan Yahudi. Biasanya, walaupun ada sempena, tapi biasanya begitu. Ya Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat yang aku telah berikan kepada kamu. Dalam sempena yang tak nak baik, biasanya digunakan Yahudi. Walan tarda ankal Yahudi walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Itu biasanya begitu. Walaupun ada satu ayat yang agak yang agak lain sikit, tapi biasanya begitu. Benda lebih kurang sama. Macamlah Melayu dengan Putra. Sama ke tak sama? Sama, tapi tak serupa. Walaupun Bumi Putra, maksudnya ialah walaupun perkataan Melayu dan Bumi Putra tu lebih kurang je, tapi ada sedikit perbezaan.
Macam tu juga Yahudi dengan Bani Israel pun lebih kurang sama, tapi ada sikit perbezaan. Bila sebut Yahudi pada sempena yang tak apa nak baik, yang yang Bani Israel disebut sempena yang baik. Kemudian bila Nabi Ismail berada di Mesir, bila Nabi Yusuf berada di Mesir dengan beberapa orang dia punya adik-beradiknya, sehinggalah mereka membentuk suatu kabilah yang ramai di Mesir. Kan? Masalah kepada Bani Israel dan Yahudi ini, dan mereka tidak mahu bercampur dengan masyarakat yang Qibti yang berada di sana. Mereka tak mahu bercampur, kan, hidup membentuk kelompok yang tersendiri, tidak mahu berasimilasi, kan, bercampur, adanya bergaul, berkahwin dengan orang sana, tak. Mereka tak begitu, membentuk kelompok yang tersendiri, kan, sehinggalah mereka ni tak berapa digemari oleh orang-orang Qibti, kan. Yang pemerintahnya masa itu Fir'aun. Fir'aun ini pada masa itu, kan, Fir'aun ini merupakan nama kepada ketua negara. Macamlah kita nama apa? Nama yang di Pertuan Agong. Nama Agong ni dia bukan nama orang, dia nama jawatan. Kan? Dia nama sebagai contoh, kan, mungkin nama Agong kita sekarang ni Sultan Kedah, kan. Lepas 5 tahun nanti Sultan lain pula, Sultan Kelantan. Lepas 2 tahun dia orang lain pula, kan. Itu Agong dalam konteks kita lah. Fir'aun sama juga. Zaman Nabi Musa, zaman Nabi Yusuf ada Fir'aun, kan, namanya pun saya tak ingat namanya, kan. Tapi kita kata Fir'aun itulah nama jawatan. Jadi Nabi Yusuf menjawat, memegang kita kata Perdana Menteri, eksekutif, kan, eksekutif power untuk nak memerintah Mesir, sehinggalah kita kata berhadapan dengan 7 tahun yang subur, 7 tahun yang kemarau, kan. Dan akhirnya itulah dia punya ceritanya. Dan anak beranak, adik-beradiknya membentuk keturunan orang-orang Yahudi, kan. Dan mereka ni saya sebutkan tadi tak bercampur dengan kumpulan-kumpulan yang orang-orang tempatan, kan. Beranak pinak lah, sampailah pada keturunan, sehinggalah timbul selepas itu watak seorang yang bernama Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ni siapa dia? Nabi Musa ni di kalangan orang-orang Yahudi. Nabi Musa di kalangan orang Yahudi, di kalangan orang Qibti, kan. Dan diutuskan Nabi Musa dalam satu kisah yang agak tragis, bila diberitakan bahawa untuk menunjuk kepada Fir'aun ni, kata ada orang yang kita kata yang akan yang besar, yang akan merampas kerajaan kamu itu semua, kan. Akhirnya semua golongan lelaki Bani Israel yang berumur, yang baru lahir, semua ni akan dibunuh, kan. Sehinggalah mak Nabi Musa telah masukkan Nabi Musa dalam peti, kan, berhanyut dalam sungai Nil, apa semua cerita, kan. Dan akhirnya Nabi Musa dibesarkan dalam keluarga, kan, anak orang Yahudi, kan, dibesarkan dalam keluarga Fir'aun. Dan akhirnya Nabi Musa pun keluar daripada rumah, kan, bila dia telah bergaduh, dia telah meneraikan perkahwinan antara dia dengan meleraikan pergaduhan antara dua orang Qibti yang bergaduh, dia leraikan. Tapi Nabi Musa ni seorang yang kita kata gagah. Nabi Musa, kan. Wallahu alam, saya ada terdengar riwayat mengatakan bahawa Nabi Musa ni gagah. Nabi Musa, kan, dia kederat seorang sama dengan kederat 6 orang. Nabi Musa, kan. Sampai dia meleraikan perkahwinan, mati orang yang dileraikan tu. Dia melerai, dia orang bergaduh, tiba-tiba dia masuk campur, dia kata dia mungkin dia tertolak ke apa semua sana, kan, terjatuh barangkali ke apa, matilah seorang, kan. Dan Nabi Musa pun takut dan dia melarikan diri, kan. Dia larikan diri, sampailah dia berjumpa dengan Nabi Shu'aib, kan. Dia jumpa dengan Safura ni anak kepada Nabi Shu'aib yang sedang menunggu ada orang lelaki yang akan menarik dia punya tutup telaga, tempat minum kambing, minum binatang ternakan. Jadi Musa tanya, kamu tunggu apa? Dia kata berapa ramailah, dia kata orang yang datang untuk benda ni. Jadi Musa cakap, ya, aku seorang je lah. Dia kata, aku angkat sebab dia orang yang gagah. Katanya wallahu a'lam betul tidak ataupun tidak, kan. Dia punya bulu dadanya apa semua keluar daripada baju. Itu cerita lebih-lebih ke tidak, wallahu a'lam lah. Dia kata gagahnya, badannya perkasa atau macam mana lah, kan. Nabi Musa alaihissalam. Dia Nabi Harun.
adiknya Nabi Harun, kan? Mereka ni apabila Fir'aun mengejar mereka sampai ke Sinai, kan, mengejar mereka menyeberang Laut Merah, dan akhirnya mereka pergi ke Sinai. Sinai itu semenanjung menyeberang Laut Merah. Kan? Jadi bila seberang ke sana, mereka tinggallah di sana bersama-sama dengan kaum Bani Israel. Nabi Musa pun wafat. Nabi Musa ajak orang-orang Yahudi pergi menyeberang ke Palestin. Jom pergi balik ke Palestin. Allah Ta'ala perintahkan mereka pergi sana. Lalu orang-orang Bani Israel ini tak mahu Nabi Musa. Jika Musa, pergilah kamu dengan kamu. Idhab anta wa rabbuka wa qatila inna hauna qa'idun. Pergilah Musa, kamu dengan Tuhan pergi. Kami tak pergi, kami duduk sini. Sebab Allah Ta'ala perintahkan Nabi Musa bawa kumpulan ramai-ramai, ada kurang 600,000 orang. 600,000 orang. Sebab ada 12 kumpulan. Kan Nabi Ibrahim, kan Nabi Yaqub, ada 12 orang anak, termasuk Nabi Yusuf. Ada 2 orang adik-beradik, termasuk Nabi Yusuf. Kan setiap satu daripada beradik ni kan mempunyai kabilah lebih kurang 50,000 orang. Sehinggalah Allah Ta'ala dalam kes di Sinai itu, kan, Allah Ta'ala telah memecahkan dia punya mata air, sehinggalah melahirkan 12 mata air, satu mata air, satu kabilah. Satu air tu kabilah 12 mata air. Jadi Nabi Musa suruh, Allah Ta'ala perintahkan bawa, dan Nabi Musa suruh dia punya kaumnya pergi ke Mesir, mereka tak mau. Pergi ke Palestin balik, mereka tak mau. Nabi Musa pun wafat, Nabi Harun pun wafat. Adalah seorang Nabi seterusnya yang bernama Yusha'b bin Nun, yang pergi akhirnya bawa kumpulan Bani Israel ini pergi masuk ke Palestin. Mereka yang lain orang Yahudi berpindah ke Palestin. Pendek cerita, gudang pendek cerita, datanglah seorang Nabi yang baru, kan, untuk memerintah mereka, dikenali sebagai Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud, kan, mereka ni bila pergi ke Palestin jadi huru-hara yang akhlak tak bagus, datanglah seorang Nabi yang bernama Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud pun mengalahkan cerita dalam surah Baqarah, kan. Nabi Daud mengalah Talut, Jalut. Cerita dalam surah Baqarah dalam juzuk yang kedua berceritakan tentang kisah berkelahi. Ingatlah kisah itu, kan, wa qala Daud Jalut Allahul mulka wal hikmah, kan, dan ceritalah bagaimana kerajaan Nabi Daud, dan akhirnya diwarisi oleh anaknya Nabi Sulaiman. Kerajaan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman merupakan kerajaan yang paling stabil di kalangan pemerintah Yahudi yang lain. Datanglah Nabi Sulaiman, membawa satu kerajaan yang hebat, kan. Lepas daripada itu, kan, mereka pun beransur-ansur. Nabi Sulaiman pun wafat semua, beransur-ansur lah, kan, diwarisi oleh orang seterusnya. Lalu, kan, mereka ini, kan, sudah lagi tidak amanah meninggalkan ajaran Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa, kan, dan akhirnya, kan, datanglah watak Nabi-Nabi yang seterusnya. Antaranya ialah Nabi Zakaria. Datang Nabi Zakaria, datang Nabi Yahya, datanglah Nabi Isa alaihissalam. Kita sebut Nabi Isa alaihissalam. Mereka ini Nabi-Nabi ini diutuskan, Allah telah mengutuskan Nabi ini kepada siapa? Kepada orang Yahudi. Yang Kristian di mana? Mereka ni Kristian ini lah daripada kumpulan Rom. Orang Rom, bukan Yahudi, orang Rom. Orang Rom. Kita cerita kemudian tentang orang Rom. Kemudian Nabi Isa pun datang, memperbaiki, mengislahkan orang-orang Yahudi. Tapi Nabi Isa gagal, tak sempat untuk nak membawa risalah yang akhirnya dipercayai, dan akhirnya mereka orang Yahudi merancang untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Mereka cuba bunuh, tapi mereka gagal. Allah telah angkat kata lagi. Cerita ni berlaku bila? Kisah Nabi Isa berlaku bila? Lebih kurang pada tahun 20 atau 30 tahun sebelum satu Masih. Kakak, Nabi Isa maknanya selepas daripada satu Masih. Nabi Isa lahir pada 3 tahun, 2 tahun sebelum satu Masih. Dan kita tahu Masih, sekarang kita tahu apa? Kan? Kita tahu apa sekarang Masih? 2014. Nabi Isa lahir lebih kurang 2000 tahun
10 tahun, iaitu dia lebih kurang dia bukan pada satu Masih, tapi sebelum satu Masih. 2 tahun, 3 tahun sebelum satu Masih. Kan? Tu orang panggil dengan SM. Kan? Sebelum Masih. Ataupun dipanggil dengan CE, kan, Common Era. Kan? Iaitu merujuk kepada sebelum satu Masih.